Kita tidak akan pernah bekerjasama dengan mereka. Noktah. Okey? Tak lambatlah, dulu dah. Masa Peribadanan Agong UMNO kita dah buat keputusan. Itulah keputusan kita dan kita telah memuktamadkan tidak akan bekerja sama dengan PPBM. Noktah, noktah, noktah. Manifesto Kitar Semula. Beri bayangan kembalinya kerajaan kleptokrasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Barisan Nasional, BN, hari ini melancarkan manifesto mereka untuk Pilihan Raya Negeri, PRN, Johor yang berteraskan 5 ikhtiar. Tiada apa yang baharu atau terlalu menarik untuk diperkatakan selain retorik, bersifat populis, kitar semula atau gula-gula pilihan raya. Manifesto Kitar Semula terdiri daripada 5 ikhtiar untuk mencapai dan menyokong matlamat utama BN Johor, iaitu menjadikan Johor sebagai negeri makmur. Melalui ikhtiar pertama iaitu kemajuan ekonomi, BN berangan mahu mengembalikan kehebatan ekonomi Johor yang pernah menjadi penyumbang tertinggi kepada keseluruhan pelaburan Malaysia. Rakyat Johor perlu sedar, BN bukan memiliki kuasa magis atau mukjizat politik hingga boleh menukar keadaan ekonomi dalam sekelip mata atau dalam tempoh yang singkat. Sebelum Dewan Undangan Negeri dibubarkan, Kerajaan Johor adalah pimpinan BN dan UMNO. Mereka mengambil alih daripada Kerajaan Pakatan Harapan, PH, tetapi selepas itu tiada formula yang benar-benar mujarab untuk merangsang ekonomi. Memang benar COVID-19 menjadi penghalang utama yang telah membantutkan kemajuan dan prestasi ekonomi negeri yang dahulu pernah disegani, tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan seolah-olah tangan mereka terbelenggu dan terikat. Bagi ikhtiar kedua iaitu kesejahteraan rakyat, BN merancang dalam tempoh 5 tahun, kesenjangan ekonomi dan pendapatan akan dirapatkan dengan pelbagai bantuan kepada golongan sasar yang memerlukan. Usaha-usaha tersebut sudah dilakukan sebelum ini, malah semasa BN menjadi kerajaan juga melakukannya tidak berjaya sepenuhnya. Semua inisiatif itu cantik untuk dibaca atas kertas, tetapi apabila dilaksanakan nanti dikuatiri tidak mencapai sasarannya. Masalah korupsi, integriti dan kronisme akan menjadi kekangan utama yang akhirnya kertas inisiatif itu akan renyuk dan dibuang dalam tong sampah. Ikhtiar kedua itu juga mahu membela kawasan tanah rancangan tersebut di Johor merupakan kawasan felda kedua terbesar di Malaysia. Ini termasuk meningkatkan pembinaan perumahan generasi baharu felda, PGBF, dan melantik wakil kerajaan negeri dalam lembaga felda. Isu pembinaan PGBF sudah lama berlarutan sejak BN memerintah negeri itu dan isu tersebut berpunca antaranya daripada masalah tanah yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang diketuai UMNO dan BN sebelum ini gagal menyelesaikan masalah yang membelenggu generasi kedua felda itu dan kini apabila tiba PRN Johor, mereka sekali lagi memberikan tawaran dan janji manis. Sebenarnya, apa yang dilakukan Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa menjadi Perdana Menteri dengan melupuskan 8.3 bilion ringgit hutang peneroka pada tahun lalu adalah sumbangan terbesar kepada warga felda. Sumbangan itu amat besar dalam memastikan peneroka tidak lagi dibebani hutang yang mana sebelum ini tidak mampu dilakukan kerajaan BN. Bagi ikhtiar ketiga dalam manifesto BN yang dipanggil Orang Muda Johor, OMJ, gabungan itu menganggap mereka sebagai segmen masyarakat yang paling penting bagi Johor, dengan melaksanakan 6 inisiatif utama dalam masa 5 tahun. Ini juga dilihat menarik atas kertas, orang muda sudah tentu terliur dengan tawaran diberikan, tetapi BN perlu realistik dan mampu memenuhi tawaran yang diberikan supaya tidak menjadi bahan satira apabila gagal dilaksanakan nanti. Mengenai ikhtiar keempat iaitu pentadbiran berintegriti, ini adalah tawaran paling sukar dipercayai dan mustahil direalisasikan. Antara diwajibkan dalam ikhtiar keempat itu ialah setiap ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, di Johor diwajibkan untuk mengisytiharkan harta mereka kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Ini sudah pasti akan menjadi ikhtiar yang pertama sekali akan gagal dan menjadi sindiran serta bahan jenaka rakyat. Silap hari bulan akan dikatakan manifesto kencing rakyat seperti dilabelkan terhadap manifesto Pakatan Harapan, PH, suatu masa dahulu. Ikhtiar terakhir adalah reformasi politik iaitu BN Johor akan terus memupuk naratif politik baharu yang matang bagi menjamin kestabilan masa depan rakyat dan negeri tersebut.
Sepatutnya reformasi politik ini dilakukan dalam UMNO dan BN terlebih dahulu kerana mereka merupakan punca kepada ketidakstabilan politik ketika ini dengan mengadakan PRN yang berpunca daripada sifat tamak haroba dan gila kuasa. UMNO Johor dan Pusat perlu melakukan reformasi politik dengan menukar kepimpinan sedia ada. Bagaimana BN mahu melakukan reformasi politik sedangkan dalam parti sendiri berkecamuk dan diteraju pemimpin bermasalah? Kepimpinan tertinggi UMNO yang dicucuk hidung oleh kluster mahkamah dan tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga mengheret rakyat dalam PRN Johor, ini adalah kesalahan yang sukar dimaafkan rakyat terutama pengundi Johor pada kali ini. Menerusi ikhtiar keempat dan kelima dalam manifesto BN itu yang akan gagal dilaksanakan, secara tidak langsung akan meranapkan ikhtiar pertama, kedua dan ketiga kerana saling berkait dan kuat berhubungan. Tidak mustahil manifesto itu sebenarnya membayangkan kuncu-kuncu kleptokrasi dan anak didik kluster mahkamah akan bertapak di negeri ini, sekaligus bakal menyaksikan kembalinya rejim kleptokrasi tetapi dengan wajah baharu. Sila subscribe dan berikan komen di bawah. Bantu kami untuk terus berkembang dalam menyiarkan berita-berita terkini. Terima kasih kerana sudi menonton.